Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 22 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita malam ini berkisar dengan beberapa keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Jumaat, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu upacara pengkebumian di kawasan PKP hanya membenarkan ahli keluarga terdekat sahaja. Manakala di kawasan PKPB dihadkan maksimum 50 orang sahaja menghadiri upacara dan maksimum 30 orang sahaja di tapak pengkebumian. I know issue of funeral are very sensitive. It is a very sad moment, and a lot of those who pass away have a lot of relatives all over Sarawak. But in this particular time, when we are in this situation, maka kita dengan sedihnya merayu kepada rakyat. We hope the families concerned understand. It is a very painful part for SDMC to make this type of ruling, because we understand it is very sentimental and very difficult decision. But under these present circumstances, please try to understand us. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan bahawa pengawalan ketat pergerakan dilaksanakan di kawasan zon hijau termasuk larangan mengadakan majlis sosial dan keramaian di kampung maupun rumah panjang. Dalam sidang media sama, beliau berkata jumlah kematian akibat COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 24 kes apabila 2 kes baharu dicatatkan, masing-masing 1 kes di Miri dan Sibu. Menurutnya, kes kematian ke-23 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berusia 48 tahun menghidap penyakit buah pinggang kronik dan disahkan positif COVID-19 sebelum meninggal dunia di Hospital Miri. Kes ke-24 pula ujarnya daripada kluster Pasai. Lelaki berusia 66 tahun mengalami kesukaran bernafas dan meninggal dunia hari yang sama setelah disahkan positif COVID-19 di Hospital Sibu. Kes kematian ke-23 merupakan kes 2775. Kes ini mempunyai komorbid yang lain, kencing manis, darah tinggi dan dyslipidemia. Kes kematian ke-24 merupakan kes 2182. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri ingin mengucapkan ucapan taziah kepada ahli keluarga mangsa. Dalam pada itu, sebanyak 229 kes positif baharu COVID-19 telah dikesan di Sarawak melibatkan daerah Sibu, Miri, Kuching, Kenawit, Sri Aman, Lubuk Antu, Subis dan Bintulu, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 2,931 kes. Berita seterusnya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Perpaduan Sarawak YPS yang diketuai oleh Timbalan Pengerusinya Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam di Pejabat Belia Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan tersebut bertujuan bagi memberi penerangan kepada Ketua Menteri mengenai rancangan dan strategi 5 tahun YPS dalam mempromosikan perpaduan serta memupuk keharmonian rakyat Sarawak melalui pertukaran budaya dan pendidikan. Pertemuan selama 45 minit itu turut dihadiri ahli jawatankuasa YPS, Dato' Ose Murang dan Ketua Eksekutifnya, Dato' Aloysius Jedris. Beralih ke laporan Objala. Seramai 20 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia ditahan menerusi Objala yang dilakukan di 8 tapak pembinaan di sekitar bandar raya ini. Dalam serbuan dan pemeriksaan yang dilakukan pada Rabu dan Khamis, seramai 521 orang pekerja tapak pembinaan telah diperiksa. Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Datuk Dr. Chai Kin Chung berkata, daripada 20 warga Indonesia yang ditahan itu, 17 orang adalah lelaki manakala 3 lagi adalah wanita. Dalam sidang media di Kuching pada Jumaat, jelasnya kesemua pekerja asing yang ditahan itu dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan dan pekerjaan yang sah. Untuk makluman, Objala kita sudah start dari Kuching bagi 2 hari berturut-turut yang lepas dan mencapai hasil yang cukup mengalakkan, iaitu dalam pemeriksaan tapak pembinaan 8 tapak tu kita telah menjumpai semua tapak mempunyai parti.
dan setakat ini 20 orang telah ditahan di bawah Klausa 14 Akta 342, iaitu suspek di bawah membawa penyakit wabak di bawah Akta 342. Kita simpan di pusat kuarantin untuk memeriksa dan menentukan kesihatan mereka adalah status kesihatan mereka, dan seterusnya tindakan seterusnya perundangan akan diambil oleh agensi-agensi penguatkuasa. Beliau yang juga Ketua Urus Setia Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah, Objala merupakan strategi bagi menyekat kemasukan parti dengan lebih berkesan sekaligus mengekang penularan jangkitan kes import COVID-19. Jelasnya, Objala memiliki 3 strategik teras, iaitu untuk mengurangkan permintaan pekerjaan ke atas parti, menghadkan pergerakan dalam negeri, mengusir keluar parti dari Sarawak dan seterusnya menyekat kemasukan parti menggunakan semua media untuk menyampaikan mesej. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat umum di negeri ini supaya tidak mengupah pekerja asing tanpa izin. Jadi saranan saya kepada masyarakat, elakkan mengupah pekerja-pekerja tanpa izin. Kalau sekiranya perlu, kerajaan akan buka, keputusan sudah dibuat, cuma tunggu prosedur. Kita akan buka lagi banyak peluang untuk pendatang pekerja asing yang melalui saluran yang betul, yang sah. Tambah Datuk Dr. Chai, operasi tersebut juga melibatkan pasukan polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, Angkatan Tentera Malaysia termasuk UKPN. Berita berikutnya, pengumuman dana sebanyak RM405 juta untuk bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 membuktikan kerajaan Sarawak amat prihatin terhadap kebajikan rakyat negeri ini susulan penularan COVID-19 dan bencana banjir. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, bantuan tersebut sudah pasti membantu rakyat menerusi beberapa bantuan pendekatan penting bagi meringankan beban mereka dalam meneruskan kehidupan seharian. Mengulas mengenai pengumuman BKSS 5.0 pada Jumaat, beliau optimis 11 langkah yang digariskan dalam BKSS 5.0 itu mampu membantu meringankan beban rakyat dari Januari sehingga Jun depan. Dalam perkembangan lain, pemimpin masyarakat akar umbi di Semarahan perlu menyelaras dan mengawal aktiviti di dalam kawasan kampung masing-masing dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Pegawai Daerah Semarahan merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Semarahan, Anwar Daan berkata, golongan tersebut juga perlu memberi kesedaran dan hebahan tentang bahaya COVID-19 kepada penduduk setempat. Semasa taklimat penguatkuasaan pencegahan COVID-19 peringkat komuniti daerah Semarahan 2021 pada Jumaat, beliau memberitahu ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK perlu mengelak sikap sambil lewa dan bekerjasama dengan pasukan barisan hadapan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.